Kalau ada masuk 120,000 sebulan, jadi apakah kita ada data yang menunjukkan mereka keluar bila sampai tempohnya? Jadi termasuklah cerita yang telah dimasukkan 1.2 juta pelancong tidak keluar dan sebagainya. Sebab data ini kita bukan dapat daripada rambang, kita dapat daripada sumber yang boleh dipercayai. Tak apa Yang Amat, kalau boleh bagi tahu apa yang boleh kita buat untuk memastikan mereka ini keluar. Lepas tu masuk balik, tak ada masalah. Kita nak negara ini dihormati. Yang Muhammad baru tangkap 20,000. 20,000 ini menunjukkan 20,000 ni banyak Yang Muhammad. Jadi sudah pasti angkanya berganda-ganda. Yang saya nak cakap ni, boleh jawab bertulis benda apa? Pasal UNSCR. Yang pertama saya minta supaya jawatankuasa yang bagi kad tu, polis, saya tak mahu sebut lah pangkatnya, tapi pangkatnya terlampau rendah. Kalau boleh pangkatnya assistant commissioner dalam tu, bukan pangkat inspektor ataupun sarjan. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, dia hantar pegawai yang rendah. Kalau boleh timbalan KSU duduk di situ. Sekarang ni saya nak tanya, kad mana yang sah? Yang dikeluarkan UNSCR, dia hantar yang bagi kepada Depo Immigration, itu besarlah sebab apa immigration minta. Tetapi yang dia keluarkan sendiri, Yang Amat di Jalan Bellamy itu, kita akan lihat, saya turun ke Padang lah, kalau boleh Yang Amat turun ke Padang. Dulu rumah dia tu sebelah rumah bekas Ketua Turun Angkatan Tentera. Saya tak pasti sekarang. Tapi kita nak beritahu bahawa di situ ada beratus teksi yang menunggu untuk mengambil orang asing yang datang untuk mendapatkan kad. Jadi apakah kad itu sah? Kalau kita di luar kita tak nampak, kalau masuk dalam tu beribu orang sedang menunggu untuk dapat kad. Jadi apakah kad ini sah? Kad immigration tu sah? Ataupun kad yang dicakit? Kalau Yang Muhammad nak dicakit kad UNSCR, boleh pergi beli sekarang RM80 satu. Jadi apakah tindakan kerajaan terhadap perkara-perkara yang kita sebutkan? Dan akhir sekali Yang Muhammad, apakah UNSCR tu sah berada di negara ini? Sebab dia berada di negara ini hanya menyambung kerja dengan pendatang Vietnam dulu. Tapi sekarang bila dia sambung kerja, apakah kita telah sahkan kehadiran mereka? Baik, terima kasih Arau. Yang pertama, bila pelancong luar masuk hari ini, kita selain pada kita wajibkan dia visa bagi negara yang memerlukan visa, dia pintu masuk kita ambil biometrik lah. Itu satu. Khusus untuk pelancong negara China, bagaimana elemen kawalan kita? Mulai 15 bulan 10, kita berikan mereka visa on arrival. Baiklah. Tapi chartered flight direct daripada China ke Kuala Lumpur. Dan chartered flight itu pula pelancongnya itu diuruskan melalui syarikat travel agent yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Itu elemen kawalan kat situ. Jadi mereka mohon visa. Jadi sekiranya lepas 30 hari, kalau dia ada sini 15 hari, 30 hari tak keluar, kita cari ejen pelancongan tu lah. Ejen pelancongan, kalau kita tarik lesen dia bimbang juga. Jadi elemen kawalan kat situ. Jadi dengan itu memudahkan kita. Satu, dia mesti chartered flight. Tak ada transit, direct flight. Dari China terus ke KLIA. Diuruskan oleh ejen pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Jadi katalah dia bawa 350 pelancong. Mereka juga sampai kita ambil biometrik. Dan dia mesti bagi kita itinerary, jadual lawatan sepanjang 2 minggu, 3 minggu melancong. Dengan itu kita boleh lakukan tracking atau pengesanan. UNHCR benar seperti disebut oleh Arau. Keberadaannya masa perang Vietnam dulu. Kerana Malaysia menjadi destiny kepada pelarian Vietnam. Jadi saya sebut tadi, bila bangsa-bangsa bersatu tubuhkan organisasi macam itu, tugasnya dua. Mendaftar dulu, kemudian cari negara ketiga. Tugas hakiki itu terus berjalan. Terus berjalan. Jadi, buat masa sekarang, apakah status keberadaan mereka? Status quo. Kita ada bincang, tapi keputusannya status quo. Mereka ada di situ. Jadi, yang disebut tadi oleh Arau soal pengeluaran kad, saya cuma nak sebut, UNHCR, dia keluarkan kad dia. Polis ke pegawai kerajaan kita tak terlibat dalam pengeluaran kad oleh UNHCR. Tak ada. Kita tak terlibat. UNHCR is UNHCR. Bahagian kita adalah pendaftaran refugees di bawah program TRIS. Sebenarnya program oleh pemerintahan sebelumnya kita kekalkan sebab niatnya adalah nak mendaftar
Jadi kita minta mereka teruskan sebab data itu membantu kita kalau kita nak laksanakan.